Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke kelas Pendidikan Kesihatan tahun 6. Bertemu lagi kita pada hari ini. Saya Cikgu Atira. Tahniah dan terima kasih kerana hadir ke kelas pada hari ini. Hari ini kita akan belajar unit 2, salah siapa, tajuk, fahami situasi, ambil peduli, halaman 7 dan 8. Objektif pembelajaran kamu pada hari ini ialah yang pertama, memahami situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara menanganinya. Yang kedua, menilai pengaruh komuniti kepada keselamatan. Manakala, kriteria kejayaan kamu pula ialah berjaya menyenaraikan 2 daripada 4 situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual dan cara menanganinya dengan betul. Okey, dah sediakah belum untuk belajar? Kalau dah sedia, jom kita mula. Okey, awak boleh tengok buku teks awak halaman 7 dan 8. Okey, halaman 7 dan 8 ini seperti yang cikgu paparkan di skrin ini. Okey, dah buka buku teks awak? Ingat ya, tajuk kita hari ini ialah fahami situasi, ambil peduli. Jom kita tengok sesuatu yang cikgu nak tunjukkan. Murid trauma dibuli rakan. Masalah seksual remaja menggusarkan. 5 remaja mengaku salah. Gadis-gadis gangster. Disiplin pelajar kritikal. Gadis dinodai kenalan baru media sosial. Aksi jijik budak sekolah. Pelajar IPT tidak mengaku buang bayi. Ditahan selepas buang bayi. Pelajar rahsia hamil 8 bulan. Cair dengan pujukan rakan abang ketika datuk nenek nyenyak tidur. Jadi, apakah pendapat kamu tentang situasi-situasi yang berlaku dalam paparan keratan ahbab ini? Boleh kamu berikan pendapat kamu kepada cikgu? Bagus. Dan tahniah atas usaha awak untuk memberikan pendapat. Betul itu apa yang awak berikan. Jadi, kamu sudah sedia untuk pembelajaran yang seterusnya? Jom kita mulakan. Siapa yang boleh beritahu cikgu apa itu tingkah laku seksual? Bagus. Tingkah laku seksual ialah sebarang perlakuan individu yang mendorong kepada isu seksual. Jadi, bagaimana pula dengan seksual? Apa itu seksualiti? Okey, jom cikgu terangkan apa itu seksualiti. Seksualiti merupakan satu ekspresi identiti gender lelaki dan perempuan. Ia juga suatu perasaan peribadi di mana ia melibatkan kefahaman diri tentang tindak balas dan emosi terhadap seks. Perasaan ini melibatkan nilai peribadi dan kepercayaan yang berinteraksi konsep umum terhadap seks. Contohnya cinta dan orientasi seksual. Okey, jom kita tengok situasi yang mendorong kepada tingkah laku seksual. Situasi pertama, berada di tempat tertutup bersama dengan orang yang tidak dikenali. Situasi 2, berjalan seorang diri di tempat yang sunyi dan sepi. Situasi 3, tempat tertutup untuk perempuan tengah dihadiri oleh lelaki. Situasi 4, berada di tempat yang sesak yang memaksa diri berhimpit-himpit dengan individu yang berlainan jantina. Untuk yang terakhir, buat kelas kamu pada hari ini.
Jika awak yang mengalami gangguan seksual, apa yang perlu awak lakukan? Okey, jom kita bincangkan bersama-sama. Boleh? Okey, yang pertama, elakkan berada dan berjalan di tempat sunyi dan tertutup seorang diri. Pastikan sentiasa berteman jika mahu ke sesuatu tempat. Okey, ini merujuk pada gambar 1 dan gambar kedua di mana seorang kanak-kanak perempuan berada di dalam kawasan tertutup iaitu di dalam lift bersama seorang individu lelaki yang tidak dikenali, dan gambar kedua di mana seorang murid lelaki berjalan di tempat sunyi dan dia diikuti oleh seorang individu lelaki yang tak dikenali. Okey, bagi mengelakkan perkara yang tak diingini, kamu harus elakkan berada dan berjalan di tempat yang sunyi dan tertutup. Okey, sentiasa berteman. Boleh ke boleh? Right, bagus. Nombor 2. Elakkan daripada berada di kawasan yang sesak dan sempit yang dipenuhi individu berlainan jantina. Okey, ini awak boleh rujuk pada gambar keempat di mana seorang perempuan kelihatan takut dan lelaki di belakang perempuan itu kelihatan agak mencurigakan. Awak rasa apa yang terjadi kepada perempuan tersebut? Faham? Okay, sekiranya awak berada dalam keadaan sesak dan sempit serta awak berhimpit dengan individu yang berlainan jantina, kemungkinan awak akan mengalami gangguan seksual. Faham? Sekiranya terjadi perkara sebegini, jerit meminta tolong orang sekeliling. Boleh? Ataupun segera beredar daripada kawasan tersebut. Okey? Yang ketiga, jangan memakai pakaian yang mencolok mata. Okey. Kalau hari ini kita tengok banyak sangat remaja yang menggunakan aplikasi TikTok. Kalau kamu perhatikan, ramai yang memakai pakaian yang seksi. Kemudian melakukan aksi menari atau aksi tubuh badan yang menggairahkan. Awak rasa itu punca gangguan seksual tak? Ya, itu adalah punca gangguan seksual. Ia seolah-olah mengajak orang untuk melihat tubuh badannya. Jadi, sekiranya kamu mempunyai aplikasi TikTok, gunakanlah ia dengan sebaik mungkin. Elakkan memakai pakaian yang mencolok mata serta melakukan aksi tubuh yang tidak bermoral. Boleh? Okay. Yang keempat adalah menjaga adab dan batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ya, cikgu faham semua orang akan ada kawan baik lelaki ataupun kawan baik perempuan. Ataupun kamu bergaul bebas. Ya, bergaul itu tidak salah. Berkawan dengan orang yang berlainan jantina itu tidak salah. Yang salah sekiranya awak mula sentuh, bertepuk tampar dan akhirnya mula menyentuh di bahagian yang tidak sepatutnya. Faham? Kamu juga mungkin boleh chat WhatsApp, bermula dengan WhatsApp seperti kawan dan kemudiannya akan beransur-ansur ke arah yang lebih tidak sihat. Jadi, cuba elakkan perkara tersebut berlaku. Faham? Yang terakhir, segera laporkan kepada orang yang dipercayai seperti ibu, bapa atau guru sekiranya terjadi perkara yang tak diingini. Okey, ini maksudnya sekiranya awak diganggu oleh sesiapa saja, segera beredar dari tempat itu dan mencari orang yang kamu percayai. Ibu bapa kamu, atau sekiranya kejadian itu terjadi di sekolah, terus cari guru yang kamu percayai. Faham? Laporkan padanya, adukan pada mereka apa yang terjadi. Faham? Lindungi diri awak. Okey, boleh? Okey, itu sahaja untuk kelas pada hari ini. Cikgu harap awak faham dan dapat terima ilmu pada hari ini. Sekiranya awak tidak faham, awak boleh tanya pada guru awak ataupun tanya pada ibu bapa awak. Boleh? Okey, bagus. Jadi, itu saja pada hari ini. Terima kasih murid-murid. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.
Bye!